Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya jua kita bertemu pada hari ini dalam majlis pengisytiharan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas untuk hari ini, Rabu 30 Jamadil Akhir 1435 Hijrah bersamaan 30 April 2014 Masihi. Alhamdulillah, kita merasa amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan hidayah dan taufiknya kepada raja kita yang telah memperkenankan perintah kanun hukuman jenayah syariah untuk dilaksanakan di negara ini. Sememangnya pelaksanaannya tidak dapat direalisasikan tanpa azam yang kuat dan jitu. Tugas yang amat berat ini memerlukan keikhlasan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita dan seterusnya menjamin kejayaan usaha murni kita. Kita bawakan auda dari Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan majlis ini, kita bersama dengan Yang Mulia Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam, selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Kerja Majlis. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama di Tuan Haji sedikit latar belakang mengenai dengan penggubalan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada 21 hari bulan Julai 1980, kira-kira 33 tahun yang lalu, Majlis Ugama Islam telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang bernama Jawatan Kuasa Mensesuaikan Undang-Undang dengan Kehendak Agama, yang berperanan bagi membuat sebarang pindaan undang-undang yang ada untuk disesuaikan dengan kehendak agama Islam. Berikutan dengan penubuhan jawatan kuasa tersebut, beberapa undang-undang telah diluluskan oleh Majlis Ugama Islam, termasuklah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah yang akan dikuatkuasakan tidak lama lagi. Kita merujuk kepada titah kepada Imam Mulia Petugas Baginda Sultan dan Yang Pertuan pada 29 hari bulan Safar 1417 bersamaan dengan 15 Julai 1956, iaitu sempena hari keputuran Baginda yang ke-50 tahun. Antara lain, Baginda telah bertitah, oleh itu dengan rasa keimanan yang bulat terhadap peraturan dan undang-undang Allah, maka beta telah pun memperkenankan penubuhan mahkamah-mahkamah syariah sehingga ke tahap yang setinggi-tingginya bagi menangani bukan sahaja pentadbiran undang-undang keluarga, malahan juga di ketika yang sesuai dan munasabah akan juga mengendalikan kanun jinai Islami, kanun jinai Islam, yakni Islamic Criminal Act selengkapnya sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, perintah undang-undang jenayah syariah berkenan telah pun selesai dijalankan penelitian dan semakan secara menyeluruh terhadap peruntukan-peruntukan berkenaan pada 23 Rabiul Akhir 1434 bersamaan 6 hari bulan Mac 2013, dan alhamdulillah juga pewartaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 Syariah Penal Code Order 2013 telah diwartakan dalam Warta Kerajaan pada 22 Oktober 2013 yang lalu bersempena dengan Majlis Ilmu 2013. Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama juga ni Tuan Haji antara objektif majlis ini diadakan. Antara lain, objektif Majlis Pengisytiharan Penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini diadakan ialah pertama, menyatakan tarikh permulaan penguatkuasaan perintah ini, di mana insyaAllah dalam majlis ini nanti akan dinyatakan bila tarikh tersebut. Kedua, menjelaskan mengenai dengan peruntukan dan bab-bab di dalam undang-undang tersebut yang akan dikuatkuasakan, di mana dalam majlis ini nanti insyaAllah yang berhormat Datin Pugam Negara akan menjelaskan di dalam ceramah beliau, dan juga akan memberikan lagi kepada semua rakyat dan penduduk di negara ini akan penguatkuasaan perintah ini. Alhamdulillah.
Jadi kongsikan juga bersama ni Tuan Haji ya, apakah langkah-langkah pihak berkenaan dalam memperagakannya ini? Alhamdulillah kita telah menubuhkan beberapa kumpulan pemberitaan, di mana kumpulan pemberitaan ini adalah terdiri daripada berbagai agensi kerajaan, menjalankan siri ceramah jayawara di jabatan-jabatan kerajaan, swasta, persatuan-persatuan dan juga pihak-pihak kedutaan, dan alhamdulillah juga termasuk menyeluruh diberikan kepada seluruh penduduk dan rakyat dan penduduk negara ini, termasuk mereka bukan beragama Islam. Dan juga kita alhamdulillah mendapat kerjasama yang erat dan padu daripada akhbar-akhbar dan juga dari pihak radio televisyen Brunei sendiri dalam beberapa rancangan sama ada radio ataupun televisyen, dan juga khutbah. Alhamdulillah kita telah memberikan dengan lengkap, sempurna dan rapilah. Ayah sekali Tuan Haji, harapan dan serangan kepada orang ramai dalam pelaksanaannya itu nanti. Semoga dengan pelaksanaan penguatkuasaan perintahkan hukum jenayah syar'i ini, rakyat dan penduduk di negara ini akan mentaati, patuh kepada perintah ini. Kita selaku umat Islam memang adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang kira-kira maksudnya, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri, yaitu yang memerintah ataupun pihak pemerintah, di mana setiap undang-undang yang dikeluarkan adalah wajib bagi umat Islam untuk mentaati. Semoga dengan penguatkuasaan dan kepatuhan kita kepada perintah dan undang-undang ini kita akan mendapat rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Negara kita akan sentiasa harmoni, mendapat rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah ini adalah perintah yang mementingkan keadilan untuk semua, untuk kita mencapai keharmonian hidup bernegara di negara Darussalam yang amat kita cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji kerana berkesudian bersama kita pada hari ini dalam memberi kongsi sama dalam majlis yang berlangsung pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama dengan Yang Mulia Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Dan audas seterusnya, kita ke Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dalam Majlis Pengisytiharan Penguatkuasa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Jadi saya serahkan bersama dengan rakan saya Muhammad Adi Zulhasbi Muhammad Saleh. Silakan.
Din wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Marhaban ahlan wa sahlan bis sultan. Marhaban bi usrati sultanil amin. Asfarat syamsu muhayyakum lana famtalal kaunu binuri wa thana. Marhaban ahlan wa sahlan bis sultan. Marhaban bi usrati sultanil amin. Asfarat syamsu muhayyakum lana famtalal kaunu binuri wa thana. Asfarat syamsu muhayyakum lana famtalal kaunu binuri wa thana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Acara majlis pengisytiharan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syar'iyah 2013 dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Yusof bin Bakar, Naib Johan Musabaqah Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1991, tempat ketiga pada tahun 1981 dan 1988, dan beberapa kali menjadi Johan pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Sementara kesimpulan makna akan dibacakan oleh Yang Mulia Awang Haji Hassan bin Haji Matali, Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah, Jabatan Perdana Menteri. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
فاتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون.
صدق الله العظيم. Kumpulan makna daripada ayat-ayat dibacakan itu tadi. Pertama, hukum dan syariat Islam adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala isi langit dan bumi dengan segala kebijaksanaannya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta hukum dan syariat adalah sebagai tanda kasih sayang dan sifat kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian hambanya, demi untuk memandu dan memimpin umat manusia sesuai dengan semua keadaan. Ketiga, segala peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan keadilan, kebenaran, kerahmatan, keberkatan dan suci dari sebarang pengaruh hawa nafsu kemanusiaan yang suka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, manusia diseru agar berlumba-lumba membuat kebajikan dengan mentaati syariat yang telah diajarkan dalam kitab Al-Quran, supaya manusia dapat menikmati segala sumber yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk maslahat mereka dan menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak masing-masing. Kelima, maka hendaklah kamu menetapkan hukum mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpaling dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jalan yang didorong oleh kehendak hati, maka mereka akan menghirit diri mereka sendiri kepada kekusutan hati, kecelaruan fikiran dan kerosakan hidup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah alu-aluan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap ke hadapan majlis, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu-ribu ampun. Dengan penuh hormat dan ta'azim, hamba ke bawah diri Tuan Patik dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu sukacita menyembahkan, setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas limpah kurnia perkenan ke bawah diri Tuan Patik berangkat ke majlis pengisytiharan penguatkuasaan perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013 dan seterusnya akan berkenan mengurniakan titah di dalam majlis ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah diri Tuan Patik ke majlis ini amat tinggi nilainya kepada habis hamba ke bawah diri Tuan Patik semua, kerana ianya mencerminkan keiltizaman ke bawah diri Tuan Patik terhadap perkembangan undang-undang Islam di negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun. Sebagaimana titah ke bawah diri Tuan Patik semasa mengisytiharkan perwartaan perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013. Dengan izin Allah jua, akta perintah ini pada hari ini 22 Oktober 2013 mula diizinkan dan akan mula berkuat kuasa 6 bulan selepasnya secara berfasa. Dengan ini alhamdulillah pada peringkat ini tanggungjawab kita di hadapan Allah telah tertunai. Beta berharap sesiapa juga yang berstatus rakyat dan penduduk negara ini akan sama-sama berdiri teguh dan berganding bahu dalam mendukung dan mengalung-alungkan kelahiran akta yang bersejarah ini. Tidak diragukan lagi, ia adalah sebahagian dari sejarah besar kita dan negara. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam
sedang menantikan tarikh bersejarah bermulanya penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 sebagaimana yang diperuntukkan dalam bab 1 perintah berkenaan. Ampun beribu ampun, disembahkan bahawa 2 buah jawatan kuasa telah ditubuhkan, iaitu jawatan kuasa bagi pelaksanaan pemberigaan dan jawatan kuasa bagi menangani persoalan-persoalan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 yang mana dipengerusikan bersama oleh Yang Mulia Datuk Paduka Haji Abdul Wahab bin Junid, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Mulia Pangeran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Jawatan kuasa pelaksanaan pemberigaan telah menyusun dan mengaturkan 7 buah kumpulan yang melibatkan 32 orang penceramah yang terdiri daripada pegawai-pegawai daripada agensi-agensi kerajaan, iaitu Unit Perundangan Islam, Pejabat Peguam Negara, Jabatan Mufti Kerajaan, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Pusat Dakwah Islamiah. Ampun beribu ampun, disembahkan bahawa pemberigaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 telah giat dijalankan di sektor-sektor kerajaan dan swasta, kedutaan-kedutaan asing, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, serta institusi-institusi pendidikan. Setakat ini, yaitu mulai Januari 2014 sehingga akhir bulan April 2014, sebanyak 82 kumpulan yang melibatkan seramai lebih 40,000 orang peserta telah diberikan taklimat mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Di samping itu, Unit Perundangan Islam sendiri juga ada menerima beberapa permohonan secara persendirian dari dalam dan luar negara yang berkunjung ke negara ini untuk diberikan taklimat mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Dan setakat ini, akhir bulan April 2014, sebanyak 25 permohonan telah diberikan taklimat. Tidak dinafikan bahawa peranan undang-undang Islam adalah penting dalam sama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk, sama ada beragama Islam maupun bukan Islam. Perkara ini adalah antara lain yang dijelaskan dalam sisi-sisi taklimat tersebut bagi meningkatkan kefahaman dan mengatasi kewahaman yang timbul berkaitan dengan peruntukan undang-undang di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Supaya tidak timbul percanggahan, maka kandungan taklimat yang standar dalam bahasa Melayu dan Inggris juga telah disediakan. Disembahkan bahawa sebanyak 10,000 kaping burang kaji selidik telah diedarkan semasa taklimat dijalankan bagi menilai kefahaman orang ramai mengenai dengan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Dan setakat ini, lebih 1/3 daripada jumlah orang tersebut telah pun dikembalikan. Hasil daripada kaji selidik tersebut, penganalisaan awal mendapati bahawa kefahaman orang ramai terhadap perintah ini adalah sangat baik. Juga disembahkan bahawa ringkasan kandungan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 telah diterbitkan dalam Pelita Brunei, dan buku yang berhormat Pihak Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Om Aziz bin Junid Mufti Kerajaan berkenaan dengan Kanun Jenayah Syariah juga akan turut diterbitkan dalam akhbar resmi kerajaan tersebut. Laman web yang memuatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah telah pun diwujudkan dan sentiasa dikemaskinikan. Disembahkan seterusnya bahawa beberapa persoalan telah ditimbulkan semasa sisi soal jawab dalam siri-siri taklimat dan juga melalui media-media massa. Persoalan-persoalan itu telah dinilai oleh jawatan kuasa berkenaan. Beberapa jawapan bagi persoalan yang dikemukakan itu telah disediakan bagi kegunaan pihak kerajaan untuk memberikan penjelasan yang konsisten dan teratur kepada mana-mana pihak yang berkenaan. Jawapan kepada persoalan daripada pihak-pihak luar negara juga turut disediakan, dan ada antaranya telah dijelaskan dalam sisi-sisi taklimat kepada diplomat-diplomat asing. Kompilasi soalan dan jawapan tersebut akan dimasukkan ke dalam laman web yang telah disediakan sebagai rujukan orang ramai. Manakala persoalan yang memerlukan keputusan dasar telah dikumpulkan bagi sebarang
ketetapan mengenainya. Ampun beribu ampun, disembahkan bahawa peruntukan-peruntukan yang akan berkuat kuasa pada fasa pertama ini ialah seperti berikut. Bahagian 1, permulaan. Bahagian 2, kecualian am. Bahagian 3, subahat. Bahagian 4, kesalahan-kesalahan. Bab 94 dari panggal 1, bab 184, 185, 189, 190 dan 191 dari penggal 3. Semua kesalahan yang membawa kepada hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya sekali dari penggal 4. Bahagian 5, am. Umumnya, semua kesalahan yang membawa hukuman takzir akan mula berkuat kuasa pada fasa pertama ini. Bersampingan dengan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini, hamba kebawah Tuan Patik juga ingin memaklumkan bahawa terdapat pindaan dibuat ke atas 3 buah undang-undang di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah yang berkuat kuasa pada masa ini, iaitu 1. Akta Majlis Ulama Islam dan Mahkamah Kadi penggal 77. 2. Akta Mahkamah Syariah penggal 184. Dan 3. Perintah Keterangan Mahkamah Syariah 2001. Ampun beribu ampun, disembahkan setakat ini sahaja sembah alu-aluan hamba kebawah Tuan Patik di Majlis Pengisytiharan Penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini. Di kesempatan ini, hamba kebawah Tuan Patik turut mengalu-alukan sokongan orang ramai daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta maupun orang-orang perseorangan dalam sama-sama menyokong pelaksanaan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 sebagai satu amanah dan tanggungjawab bagi memastikan kesejahteraan dan keamanan sentiasa terjamin di bumi Brunei Darussalam yang tercinta ini. Ampun beribu ampun, sebelum hamba kebawah Tuan Patik menjunjung perkenan berundur diri, hamba kebawah Tuan Patik sekali lagi menyembahkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih di atas keberkatan kebawah Tuan Patik ke Majlis Pengisytiharan Penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Demikian juga hamba kebawah Tuan Patik menjunjung kasih atas keberangkatan Paduka Anak dan kebawah Tuan Patik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Paduka-paduka adinda kebawah Tuan Patik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jifri Bulkiah. Paduka Anak ada kebawah Tuan Patik Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik. Di atas keberangkatan yang amat mulia pengiran-pengiran Ksatria, di atas kehadiran yang berhormat menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, dev-dev kenamaan, para hadirin dan hadirat sekalian. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam sama-sama memberikan dan melaksanakan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan balasan dan ganjaran yang tinggi di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya, hamba kebawah Tuan Patik menjunjung ampun ke hadapan majlis kebawah Tuan Patik jika terdapat tutur kata dan surut langkah yang kurang manis serta sebarang kecacatan dan kekurangan di dalam menyusun acara keberangkatan kebawah Tuan Patik ke majlis ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba kebawah Tuan Patik menjunjung anugerah. Sekarang yang berhormat Menteri Hal Ehwal Agama dengan segala penhormat dan sembah ta'zim akan menghadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menggunakan titah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya juga dapatlah kita berkumpul di pagi yang indah ini. Pada 22 hari bulan Oktober 2013 yang lalu, BT telah mengumumkan pewartaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Maka pada hari ini, setelah berlangsung 6 bulan, BT dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur mengisytiharkan bahawa esok hari Khamis 1 hari bulan Rejab 1435 Hijrah bersamaan 1 hari bulan Mei 2014 Masihi adalah tarikh mulanya berkuat kuasa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 fasa pertama, yang kemudian akan diikuti pula dengan fasa selanjutnya. Tidaklah berbangkit sama sekali kita menangguhkannya sebagaimana yang dinukil oleh media. Kita perlu memahami ungkapan 6 bulan selepas akta digazetkan, di mana sehingga ke hari ini pun ia masih lagi di dalam lingkungan 6 bulan tersebut. Alhamdulillah, dengan ini kita mengulangi lagi sejarah perundangan Islam yang pernah diamalkan beberapa kurun terdahulu di negara ini. Semua itu adalah berkat keazaman kita untuk menolong agama Allah di bumi yang bertuah ini. Allah telah berjanji untuk menolong kita jika kita menolong agamanya. Ini pasti berlaku. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 7 tafsirnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dan membela kamu untuk mencapai kemenangan serta menetapkan pendirian kamu dalam membela kebenaran. Dengan mengembalikan segala pujian kepada Allah, maka kewajipan beta dan kewajipan kita semua di hadapannya dalam perkara perundangan sudah pun kita sempurnakan. Tinggal sahaja lagi peranan masing-masing, terutama agensi-agensi yang berkaitan, hendaklah melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, amanah dan berhemat. Ingatlah, fokus kita hanyalah kepada Allah juga, untuk mencari redanya semata-mata, bukan melihat ke kiri atau ke kanan untuk mencari-cari siapa yang suka atau tidak. Kita tidak pernah melihat orang lain dengan kacamata yang buruk, kerana itu adalah hak dan pilihan mereka. Kita juga tidak mengharapkan mereka untuk menerima dan mempersetujui kita, tetapi madailah jika mereka menghormati kita sahaja.
sebagaimana kita juga menghormati mereka. Adapun andaian-andaian berupa pelbagai teori adalah perkara lumrah yang tidak pernah berkesudahan. Kita tidak boleh berpegang dengan teori yang statusnya tidak lebih dari teori. Berbanding dengan apa yang kita pilih ialah tuntutan Allah. Sesungguhnya tuntutan Allah itu bukanlah ia teori, tetapi hukum wajib yang tidak ada keraguan padanya. Kalau teori mengatakan undang-undang Allah kejam dan tidak adil, tetapi Allah sendiri telah menegaskan undang-undangnya, itu adil. Maka di manakah harga teori itu di sini berhadapan dengan wahyu Allah? Dengan ikhlas kita tegaskan bahawa keputusan untuk melaksanakan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini bukanlah untuk suka-suka, tetapi adalah atas dasar mematuhi perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Beta amatlah bangga dan sukacita atas pendirian rakyat dan penduduk negara ini yang telah menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi, termasuk daripada kalangan mereka yang bukan beragama Islam. Lebih-lebih lagi, sokongan padu itu turut diambil oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara di dalam sidangnya yang berlangsung baru-baru ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur cara kita teruskan dengan ceramah khas penerangan mengenai dengan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 bagi fasa pertama oleh Yang Berhormat Datin Sri Paduka Haji Hayati binti P. Nurangkaya Shah Bandar, Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Saleh, Peguam Negara Negara Brunei Darussalam. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan juga pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun, hamba ke bawah duli Tuan Patih menjunjung limpah kurnia perkenan menunaikan hajat jawatan kuasa majlis pengisytiharan penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 untuk menyampaikan ceramah khas penerangan dalam majlis ini. Hamba ke bawah duli Tuan Patih juga menjunjung kurnia perkenan untuk menggunakan bahasa biasa untuk kemudahan. Para hadirin yang dihormati, tajuk yang diberikan kepada saya berbunyi Penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 fasa pertama. Apabila saya dimaklumkan untuk menyampaikan ceramah khas penerangan pada majlis yang bersejarah ini, tidak dinafikan saya mulanya agak keberatan kerana memandangkan ianya berkisar kepada perkara undang-undang jenayah syariah. Masya Allah, apalah kepakaran yang ada pada saya untuk menyampaikan ceramah mengenainya.
Sedangkan sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan dan serba kekurangan dan mempunyai kelulusan dan pengalaman dalam undang-undang sivil, saya juga sedang berterusan cuba meningkatkan kefahaman dengan membaca buku-buku dan hasil tulisan pakar-pakar di negara kita yang arif mengenainya. Khususnya buku Kanun Jenayah Syariah, Satu Pengenalan, hasil pena yang berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Satu wadah yang berkesan untuk memahami kehebatan dan hikmah di sebalik undang-undang Allah. Pengetahuan berguna juga diperolehi dari penglibatan pejabat peguam negara ke arah penggubalan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Bagaimanapun, setelah diyakinkan oleh penganjur bahawa tujuan ceramah khas penerangan ini adalah khusus untuk memberi kefahaman kepada penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 fasa pertama itu dan kaitannya kepada kuasa yang diberikan kepada peguam negara selaku pendakwa raya di bawah perkara 81 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, dan pelaksanaannya berjalan seiring dengan undang-undang sivil buat masa ini, maka barulah saya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kesediaan untuk menyampaikan hajat penganjur itu. Mudah-mudahan apa jua sedikit pengetahuan yang akan saya kongsikan ini serba sedikit akan mencapai hasrat dan tujuan pihak penganjur dan memberikan manfaat kepada para hadirin yang dihormati. Para hadirin sekalian, saya akan menyampaikan ceramah khas penerangan saya mengikut format berikut. Pertama, saya akan membawa para hadirin untuk sama-sama mengimbas kembali dan menghayati beberapa petikan titah-titah ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah yang menggambarkan perjalanan yang amat panjang, visi dan keazaman baginda yang membawa kita ke arah penguatkuasaan fasa pertama Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 bermula tarikh kuat kuasa 1 Mei 2014 yang diisytiharkan oleh baginda baru sebentar tadi. Kedua, saya akan menerangkan secara ringkas sistem keadilan jenayah negara Brunei Darussalam masa ini. Ketiga, saya akan bercakap mengenai dengan sistem dan proses keadilan jenayah selepas tarikh kuat kuasa 1 Mei 2014, khususnya bagi fasa pertama Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013, terutama bagi bidang kuasa yang bertindih, iaitu kesalahan di mana kedua-dua mahkamah sivil dan mahkamah syariah sama-sama mempunyai bidang kuasa seperti curi, rompak dan lain-lain. Keempat, saya akan berkongsi sedikit perbezaan mengenai dengan tahap pembuktian dan hukuman di mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Bagi mengelak kekeliruan, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahawa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 telah mula digazetkan pada 22 Oktober 2013 dan sebagai jadual pelaksanaan telah disebutkan akan mula berkuat kuasa 6 bulan selepasnya secara berfasa. Bagaimanapun, bab 1-1 dari Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 memperuntukkan perintah ini boleh digelar sebagai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 dan hendaklah mula berjalan kuat kuasanya pada satu tarikh atau tarikh-tarikh yang akan ditetapkan oleh Menteri Hal Ehwal Agama dengan titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan dengan pemberitahuan yang disiarkan dalam warta kerajaan. Sehubungan dengan itulah, tarikh kuat kuasa 1 Mei 2014 bagi fasa pertama telah pun diisytiharkan oleh kebawah duli sebentar tadi. Alhamdulillah. Mari kita ikuti perjalanan negara Brunei Darussalam ke arah pelaksanaan dari petikan titah-titah ini. Titah baginda sempena pembukaan resmi Persidangan Belia Islam pada 18 Mac 1984 seperti berikut. Adalah menjadi hasrat beta dan kerajaan beta
untuk terus memelihara ajaran-ajaran Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai suatu cara hidup dan landasan kepada pentadbiran Kerajaan Negara Brunei Darussalam sesuai dengan kedudukan agama Islam sebagai agama resmi negara. Salah satu usaha yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Beta pada masa ini ialah untuk mempersaingkan undang-undang negara dengan kehendak-kehendak hukum Islam dan hukum syarak. Usaha ini tidaklah dapat dilaksanakan dengan secepatnya kerana negara Brunei Darussalam masih kekurangan dari segi tenaga manusia berkemahiran di bidang ini. InsyaAllah Kerajaan Beta akan berusaha pada mendapatkan kemungkinan bantuan kepakaran termasuk latihan-latihan di bidang ini dari negara-negara Islam yang telah berpengalaman. Titah bersempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-50 tahun pada 15 Julai 1996. Oleh itu, dengan rasa keimanan yang bulat terhadap peraturan dan undang-undang Allah, maka Beta telah memperkenankan penubuhan mahkamah-mahkamah syariah sehingga ke tahap yang setinggi-tingginya bagi menangani bukan sahaja pentadbiran undang-undang keluarga, malahan juga di ketika yang sesuai dan menasabah akan juga mengendalikan kanun jinai Islam, yakni Islamic Criminal Act, selengkapnya, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titah sempena menyambut awal tahun baru Hijrah pada 25 Mac 2001. Oleh itu, selaku Daulah Islamiah, kita adalah sentiasa mengemaskan diri dan ke arah ini Kerajaan Beta pada masa ini sedang rancak bergerak menyesuaikan undang-undang negara dengan kehendak-kehendak hukum syarak melalui Majlis Ugama Islam dengan kerjasama berbagai pihak termasuk pejabat peguam negara. Kita telah pun menyelesaikan beberapa buah undang-undang yang baru. Titah di Mesyuarat Majlis Ugama Islam pada 15 Mac 2011. Pada hemat Beta, dengan kita mempunyai dua sistem perundangan dan dua sistem kehakiman syarak dan sivil, adalah tiada masalah jika ia dikekalkan berjalan seiring. Yang sivil sahaja, kita sudah banyak mensesuaikan dengan kehendak agama. Lagipun bukan semua sivil itu bertentangan dengan syarak. Mana-mana yang tidak bertentangan dengan syarak, kita kekalkan ia. Sementara yang bertentangan sahaja, kita sesuaikan dengan kehendak syarak. Dalam masa jika Brunei memiliki undang-undang jenayah syariahnya, ia juga boleh terus mengekalkan undang-undang yang sedia ada. Malah ia adalah mustahab. Mengapa? Kerana ke arah pelaksanaan undang-undang jenayah syarak itu bukanlah satu perkara yang mudah tetapi amat sukar. Mengapa ianya sukar? Kerana syarat-syaratnya terlampau ketat. Titah di Mesyuarat Majlis Ugama Islam Brunei 10 Oktober 2011. Beta tetap percaya sebagaimana pernah Beta titahkan di persidangan Majlis Ugama Islam Brunei Mac yang lalu bahawa dua-dua sistem perundangan, syarak dan sivil ini tidak ada masalah kalau ianya berjalan seiring. Tambahan lagi, kita ada cara yang cantik, iaitu mana-mana sivil yang bertentangan dengan syarak akan disesuaikan dengan kehendak syarak. Di samping kita juga memahami bahawa bukan semua sivil itu bertentangan dengan syarak. Barangkali cara ini jarang ada di mana-mana. Jika ia benar, maka kitalah yang terulung. Titah di Majlis Peresmian Seminar Antarabangsa Perundangan Islam pada 12 Oktober 2011. Kerana itu, Beta amatlah terpanggil tanpa sebarang keraguan untuk melihat satu akta undang-undang jenayah syarak wujud dan dilaksanakan. Di samping tidak menolak undang-undang biasa juga akan masih diguna pakai. Dalam persidangan Majlis Ugama Islam pada 2 hari lepas, Beta ada menyebut tentang kerjasama di antara pihak perundangan Islam dan perundangan sivil. Kedua-dua pihak ini telah pun menjalani kerjasama yang baik dan kerjasama itu perlu diteruskan. Titah sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-66 tahun pada 15 Julai 2012. Bersukut dengan 66 tahun keputeraan Beta ini dengan segala kesyukuran yang akan melepaskan kita semua terutama Raja dari dituntut oleh Allah Ta'ala pada hari Kandila kelak. Maka Beta dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, setelah meneliti dan mendapat nasihat daripada badan yang berkenaan, sukacita memaklumkan bahawa Beta telah memperkenankan perintah kanun hukuman jenayah syariah untuk dilaksanakan di negara ini. Namun dalam pada itu, peruntukan sivil atau takzir
atau seakan-akan takzir akan terus juga diguna pakai mengikut keperluan. Titah di Peresmian Majlis Ilmu 2013 sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-67 tahun. Dengan izin Allah jua, akta perintah ini pada hari ini 22 Oktober 2013 mula digazetkan dan akan mula berkuat kuasa 6 bulan selepasnya secara berfasa. Para hadirin yang dihormati, jika diteliti dan diamati titah-titah tersebut, jelas sekali perjalanan kita ke arah pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah ini telah diatur dalam masa yang begitu lama. Dan visi baginda yang dibuat dengan penuh bijaksana itu adalah bagi negara ini mempunyai sistem keadilan jenayah yang unik yang tidak terdapat di negara-negara lain, termasuk yang sudah menguatkuasakan Undang-Undang Jenayah Syariah, di mana sistem jenayah sivil dan sistem jenayah syariah akan berjalan seiring. Peruntukan Undang-Undang Jenayah Syariah akan terpakai jika mencukupi syarat-syarat yang dikehendaki oleh syarak. Jika tidak, Undang-Undang Jenayah atau Penal Code yang ada sekarang akan terus diguna pakai. Penguatkuasaan fasa pertama 1 Mei 2014. Saya dipahamkan senarai peruntukan-peruntukan itu telah diberikan kepada para hadirin oleh jawatan kuasa penganjur, dan bagi menjimatkan masa, saya tidak akan membacanya satu persatu. Cuma untuk menyatakan, fasa pertama meliputi pelaksanaan peruntukan yang hanya melibatkan hukuman denda dan penjara. Bagi memastikan peruntukan-peruntukan yang disenaraikan itu dapat dilaksanakan setelah penguatkuasaannya, beberapa pindaan kepada undang-undang yang sedia ada telah pun mendapat titah perkenan seperti berikut. Perintah Akta Mahkamah-Mahkamah Syariah Pindaan 2014. Pindaan ini akan meningkatkan bidang kuasa jenayah bagi Mahkamah Rendah Syariah dan juga bidang kuasa rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Perintah Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Pindaan 2014. Pindaan adalah berkaitan dengan pengenaan Kanun Peraturan Jenayah Penggal 7 dan hukum syara bagi prosiding jenayah di Mahkamah Syariah sebelum penguatkuasaan Undang-Undang Peraturan Jenayah khusus bagi Mahkamah Syariah yang masih dalam proses penggubalan. Perintah Keterangan Mahkamah Syariah Pindaan 2014. Pindaan adalah bagi mengemaskinikan undang-undang yang berjalan pada masa ini. Penguatkuasaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 membuka lembaran baru dalam sistem perundangan negara Brunei Darussalam dan membawa cabaran yang unik. Kanun Hukuman Jenayah Sivil iaitu Penal Code masih dikekalkan dan akan terus berjalan. Ini bermakna negara Brunei Darussalam mempunyai dua sistem keadilan jenayah yang akan berjalan seiring. Persoalannya, adakah ini boleh dilaksanakan? Saya berharap penerangan ini akan memberikan penjelasan bagaimana isu yang nampak pada zahirnya adalah sukar diselaraskan, sebenarnya ada jalan penyelesaiannya. Sistem keadilan jenayah sivil dan syariah negara Brunei Darussalam. Matlamat sesuatu sistem keadilan adalah bagi keadilan ditegakkan. Undang-undang perlu ditadbirkan dan dilaksanakan. Keadilan tidak akan tercapai jika ia tidak ditadbir dengan baik, licin, berkesan dan adil. Oleh yang demikian, institusi perundangan dan kehakiman dan perlantikan pegawai-pegawai yang berkhidmat mentadbir dan mengendalikannya memanglah amat penting. Sistem keadilan jenayah sivil dan syariah di negara Brunei Darussalam terdiri daripada elemen-elemen berikut. Pertama, mahkamah. Mahkamah-mahkamah sivil yang terdiri daripada mahkamah magistrat, mahkamah perantaraan dan mahkamah tinggi akan mendengar dan memutuskan kes-kes jenayah seperti kes bunuh, mencuri, rasuah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Ketua Kehakiman adalah Ketua Hakim yang pada masa ini disandang oleh Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi bin Datuk Paduka Haji Kifli yang juga mendengar kes-kes di Mahkamah Tinggi. Negara Brunei Darussalam tidak mempunyai sistem juri. Kes-kes jenayah didengar di hadapan seorang hakim atau magistrat, melainkan kes-kes yang membawa kepada hukuman mati yang didengar oleh dua orang hakim Mahkamah Tinggi. Kes-kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun didengar oleh Mahkamah Juvenil. Mahkamah-mahkamah syariah yang terdiri dari Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah diketuai oleh Ketua Hakim Syar'i yang pada masa ini disandang
oleh Yang Amat Arif, Bihin Sirajah Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim. Ketua Hakim Syari'i adalah juga pengerusi Mahkamah Rayuan Syariah. Semua prosiding jenayah, sama ada di Mahkamah Sibil atau Syariah, akan didengar di mahkamah terbuka. Walau bagaimanapun, orang ramai akan dikecualikan dan prosiding akan didengar secara tertutup atau in camera jika mahkamah berpandangan bahawa ianya adalah bagi kepentingan keadilan untuk berbuat sedemikian. Misalnya, semasa mangsa kes rogol memberi keterangan. Semua pendakwaan di Mahkamah Sibil dibuat atas nama pendakwa raya. Peguam negara adalah juga pendakwa raya seperti yang diperuntukkan dalam bab 374 Kanun Peraturan Jenayah Penggal 7. Di bawah bab tersebut, pendakwa raya mempunyai kuasa arahan dan kawalan di dalam pendakwaan dan prosiding jenayah. Menurut Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, peguam negara selaku pendakwa raya mempunyai kuasa untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan mana-mana prosiding jenayah kecuali kes-kes yang didengar di Mahkamah Tentera dan Mahkamah Syariah. Dalam menjalankan kuasa tersebut, pendakwa raya adalah tidak di bawah arahan atau kawalan mana-mana orang atau otoriti. Kebebasan ini adalah penting kerana pendakwa raya mesti menjaga kepentingan awam. Bahagian keadilan jenayah pejabat peguam negara bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pendakwa raya bagi mengendalikan pendakwaan di mahkamah. Bahagian ini juga bekerja rapat dengan agensi penguatkuasaan undang-undang seperti Pasukan Polis Diraja, Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah, Jabatan Immigration, Custom dan Excise Diraja Brunei. Pegawai-pegawai dari agensi berkenaan ada juga menjalankan pendakwaan bagi pihak pendakwa raya dalam kes-kes yang bersesuaian berkaitan dengan bidang kuasa masing-masing. Pendakwaan kes-kes jenayah di Mahkamah Syariah dijalankan oleh Ketua Pendakwa Syari'i dengan dibantu oleh pendakwa-pendakwa Syari'i. Bab 25-2 Akta Mahkamah Syariah Penggal 183 memberikan kuasa kepada Ketua Pendakwa Syari'i yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya bagi memulakan dan menjalankan mana-mana prosiding bagi sesuatu kesalahan di hadapan Mahkamah Syariah. Pada menjalankan kuasa ini, Ketua Pendakwa Syari'i tidak tertakluk kepada arahan atau kawalan mana-mana orang atau pihak berkuasa. Penyiasatan ke atas kesalahan di bawah bidang kuasa Mahkamah Sibil dijalankan oleh agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang seperti Pasukan Polis Diraja Brunei, Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah, Immigration, Custom dan sebagainya. Kertas-kertas siasatan akan dirujuk kepada pendakwa raya bagi penelitian dan pendakwaan. Penyiasatan ke atas kesalahan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa agama yang diketuai oleh Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama. Kertas-kertas penyiasatan akan dirujuk kepada Ketua Pendakwa Syari'i bagi penelitian dan pendakwaan. Setiap tertuduh mempunyai hak untuk dibela oleh peguam yang berdaftar sebagai peguam bela, iaitu Advocate and Solicitor di bawah Akta Ikhtisas Peguam bagi Mahkamah Sibil dan sebagai peguam syari'i bagi Mahkamah Syariah. Bagi kes-kes yang membawa kepada hukuman mati di Mahkamah Sibil, bantuan guaman atau legal aid akan diberikan kepada setiap tertuduh yang memerlukan bantuan. Persoalan bidang kuasa fasa pertama adalah jelas, para hadirin sekalian. Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 memberikan bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes-kes kesalahan jenayah di bawah perintah tersebut kepada Mahkamah Syariah. Persoalan yang sering ditanyakan pada masa ini ialah di manakah kesalahan yang terkandung di bawah perintah itu akan dilaporkan? Balai Polis atau pejabat penguatkuasa agama? Siapa akan menyiasat kesalahan tersebut? Polis atau penguatkuasa agama? Siapa akan mendakwa kes? Pendakwa raya atau pendakwa syari'i? Mahkamah mana akan mendengar kes? Mahkamah Sibil atau Mahkamah Syariah? Sistem keadilan jenayah setelah 1 Mei 2014 fasa pertama. Pada menjunjung hasrat raja kita yang murni dan berpandukan titah-titah mengenainya, serta amalan yang diguna pakai sekarang bagi kes-kes jenayah termasuk yang mempunyai pertindihan bidang kuasa,
boleh diselesaikan secara khusus seperti berikut. Jika kesalahan tidak bertindih, pengaduan bagi kes-kes yang melibatkan kesalahan yang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah sahaja seperti tidak menunaikan sembahyang Jumaat, tidak menghormati bulan Ramadan, halwat, perbuatan tidak sopan dan sebagainya akan dibuat kepada pejabat penguat kuasa agama. Penyiasatan kes-kes seperti yang tersebut di atas dibuat oleh pejabat penguat kuasa agama dengan dibantu oleh pihak polis dan agensi penguat kuasa undang-undang jika perlu. Setelah penyiasatan selesai dijalankan, kertas siasatan akan dihadapkan bagi penelitian kepada ketua pendakwa syar'i dengan dibantu oleh pendakwa raya jika perlu. Jika setelah penelitian terdapat bukti yang mencukupi bagi pendakwaan, maka pendakwaan akan dibuat oleh pendakwa syar'i dengan dibantu oleh timbalan pendakwa raya jika perlu. Kes jenayah tersebut akan didengar di hadapan Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing. Bagi kesalahan-kesalahan yang bertindih, penyiasatan kes-kes yang melibatkan kesalahan yang di bawah bidang kuasa syariah dan mahkamah sibil seperti curi, rompak, melakukan kecederaan, rogol dan sebagainya dilaporkan kepada dan disiasat oleh pasukan polis Diraja Brunei dengan dibantu oleh unit penguat kuasa agama dan agensi penguatkuasaan undang-undang lain jika berkenaan. Setelah penyiasatan selesai dijalankan, kertas siasatan akan dihadapkan bagi penelitian kepada pendakwa raya dengan dibantu oleh ketua pendakwa syar'i jika perlu. Penilaian akan dibuat sama ada terdapat keterangan yang mencukupi bagi pembuktian kesalahan di bawah perintah kanun hukuman jenayah syariah, atau jika suspek ingin membuat pengakuan salah secara ikrar menurut perintah keterangan mahkamah syariah dan perintah kanun peraturan jenayah syariah. Dalam hal yang sedemikian, maka kes tersebut akan dipindahkan ke mahkamah syariah dengan pendakwaan dibuat oleh pendakwa syar'i dibantu oleh timbalan pendakwa raya jika perlu. Jika sebaliknya, pendakwaan akan teruskan di bawah penal kod di mahkamah sivil. Para hadirin sekalian, berdasarkan hasrat dan titah-titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tanggapan luar bahawa kanun hukuman jenayah penal code iaitu undang-undang jenayah sivil yang ada pada masa ini telah dimansuhkan adalah tidak tepat. Perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013 akan terpakai jika mencukupi syarat yang dikehendaki oleh syarak, yang mana kita telah difahamkan mempunyai piawaian pensabitan yang amat tinggi, iaitu tanpa keraguan atau beyond doubt. Oleh yang demikian, proses penyiasatan dan pendakwaan awal bagi jenayah-jenayah yang overlapping atau bertindih yang ada di kedua kanun hukuman jenayah penal code dan perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013 adalah seperti yang berjalan sekarang. Penilaian awal akan dibuat untuk menetapkan mahkamah yang bersesuaian supaya seseorang itu tidak dibicarakan dua kali bagi kesalahan serupa. Bidang kuasa yang seiring sebenarnya memang telah lama wujud di negara Brunei Darussalam. Apa yang lebih penting sekarang adalah bagi sistem keadilan seiring ini dipertingkatkan dengan berkuat kuasanya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Para hadirin yang saya hormati, adalah diakui kejayaan pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 memerlukan agensi-agensi yang terlibat seperti mahkamah-mahkamah, pejabat peguam negara, bahagian pendakwaan syar'i, pasukan polis Diraja Brunei, bahagian penguat kuasa agama, jabatan penjara serta pengamal undang-undang untuk mempunyai pengetahuan, pemahaman, disiplin, integriti dan persediaan yang mencukupi dalam berbagai latihan, termasuk latihan praktikal melaksanakan hukuman dan prasarana yang bersesuaian. Saya difahamkan pihak pengurusan mahkamah-mahkamah syariah telah pun menyediakan perancangan bagi tempoh 5 tahun bagi memantapkan mahkamah-mahkamah syariah. Pemberigaan yang meluas mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 juga telah diungkayahkan. Saya difahamkan akan diteruskan. Memang sukar para hadirin untuk memberikan jawapan yang tepat kepada soalan-soalan terutama yang berbentuk terlalu am
dan hypothetical, iaitu berupa andaian. Memandangkan kita belum ada kes-kes di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 yang telah dibawa ke mahkamah, dan dengan itu belum ada keputusan mahkamah dapat digunakan sebagai panduan kita. Kerana yang membuat suatu keputusan bagi sesuatu kes itu ialah hakim, tertakluk kepada bukti-bukti yang dikemukakan oleh pendakwa dan menurut hukum syarak. Di samping itu juga, semua kes kehakiman mesti tertakluk kepada proses-proses kehakiman yang dapat menjamin keadilan dan hukuman yang seksama, atau apa yang dikenali sebagai due process of law, masih berjalan seperti biasa menurut lunas undang-undang. Prinsip seseorang itu tidak bersalah melainkan setelah dibuktikan yang ianya bersalah, innocent until proven guilty, masih dipakai dan akan berterusan. Walaupun ada kalanya seseorang itu seolah-olah telah diadili oleh orang ramai dalam perbualan di warung kopi sebagai bersalah atau tidak bersalah, atau di media sosial, proses keadilan tetap diteruskan sehingga seseorang itu disabit bersalah atau tidak bersalah oleh mahkamah. Izinkan saya menyentuh sedikit mengenai dengan perbezaan di antara Undang-Undang Jenayah Sivil dan Undang-Undang Jenayah Syariah. Perkara ini telah dibincangkan dengan terperinci dalam buku Kanun Jenayah Syariah Satu Pengenalan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan. Bagi saya sendiri sebagai seorang pengamal undang-undang sivil yang mempunyai pengalaman selaku pendakwa dan hakim, ada 3 perbezaan yang amat ketara yang mengagumkan saya dan rakan-rakan pengamal undang-undang sivil yang tidak terdapat di mahkamah sivil. Pertama ialah syarat saksi-saksi yang memberi keterangan dalam kes hudud dan kisas mestilah adil. Adil dan tidak boleh bercanggah di antara keterangan masing-masing. Adil bermakna dia tidak melakukan dosa besar, tidak melazimi dosa kecil. Bagi kes zina, mesti ada 4 saksi yang adil. Satu lagi perbezaan yang paling ketara ialah undang-undang ini juga lebih menitik beratkan hak mangsa atau waris mangsa. Contohnya kesalahan membunuh. Hukuman membunuh dengan sengaja dalam Undang-Undang Penal Code dan Syariah adalah sama, iaitu hukuman mati. Tetapi di Mahkamah Syariah, sebelum hukuman dijalankan, waris mangsa atau wali ad-dam boleh memaafkan kisas atau balasan ke atas pesalah tersebut, sama ada dengan ganti rugi, iaitu diat atau tidak. Mahkamah atau kerajaan tidak boleh campur tangan. Ketiga ialah cara pelaksanaan hukuman sebat. Kita maklum dan saya sendiri semasa membuat lawatan kerja ke Jabatan Penjara telah menyaksikan demonstrasi bagaimana ia dijalankan. Rotan dihayunkan dengan sekuat tenaga. Sungguh menakutkan. Tidak heranlah semasa saya menjadi hakim di Mahkamah Sivil, ada pesalah yang merayu supaya hukuman sebat itu ditukar dengan hukuman penjara yang lebih panjang. Bagaimanapun, menurut penerangan Yang Berhormat Mufti Kerajaan, hukuman sebat dalam Undang-Undang Syariah memadailah tangan itu diangkat perlahan-lahan, jangan tinggi melimpasi kepala, dan sebutan juga adalah rata di belakang, bukan di satu tempat sahaja. Tujuannya ialah sebagai asuhan dan didikan. Alangkah baiknya para hadirin jika kita dan masyarakat luar dapat memahami perbezaan ini dan tidak terus melihat cuma kepada hukuman, tapi kepada proses pembuktian yang amat sukar dan ketat di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah itu. Hukuman itu adalah sebagai alat dan bukan matlamat Undang-Undang Jenayah Syariah. Para hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan, secara amnya pada hemat saya, tiada yang mempertikaikan Undang-Undang Jenayah Syariah dan hasrat murni dan kewajipan seorang raja yang mengasihi rakyat dan dikasihi rakyatnya untuk melaksanakan tanggungjawab selaku ulil amri. Siapalah kita untuk berani menghalang hukum Allah? Bagaimanapun tidak dinafikan dari segi pelaksanaannya, seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dan luar negara akan memerhatikan kita, khususnya yang diamanahkan untuk melaksanakannya. Kita berdoa dan bertawakal dengan yakin pelaksanaan yang akan dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat akan dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, adil dan saksama, dan dengan mengambil kira keamanan dan kemaslahatan rakyat dan negara. Seperti jua yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan dalam buku yang sama,
Undang-undang jenayah syariah lebih menitik beratkan pencegahan daripada menghukum dan berkonsepkan amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah mungkar, iaitu konsep lebih kepada menjinakkan hati daripada menghukum. Kerjasama erat di antara pegawai penyiasat yang terdiri daripada agensi penguatkuasa undang-undang memang telah wujud dan akan berterusan. Begitu juga kerjasama di antara pegawai pendakwa di Pejabat Peguam Negara dan pegawai pendakwa syar'i bukanlah perkara baru. Malahan Pejabat Peguam Negara telah pun memberikan latihan kepada pendakwa-pendakwa syar'i dari segi prosedur pendakwaan beberapa tahun kebelakangan ini. Kerjasama ini akan dipertingkatkan lagi bagi mengukuhkan kewibawaan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah kanun hukuman jenayah ini. Saya menggalakkan semua rakan pengamal undang-undang sivil untuk sama-sama memahami undang-undang jenayah syariah itu, dan begitu juga sebaliknya, kerana matlamat kita sebenarnya semua adalah sama, iaitu untuk menjaga keamanan negara yang sama-sama kita kasihi ini. Ketua Hakim Syari'i Negara Brunei Darussalam pada Majlis Persidangan Hakim-Hakim dan Pegawai Kehakiman Syari'i pada 4 April 2014 berucap, dengan adanya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 ini, sudah setentunya lah menjadi cabaran kepada mahkamah-mahkamah syariah, khususnya hakim-hakim syari'i. Kerana perkara ini adalah merupakan tugas dan tanggungjawab yang besar yang harus dipikul dengan penuh keimanan, dengan persediaan yang lengkap dan rapi. Seperti dijangka para hadirin, beberapa persepsi dan contoh buruk yang disandarkan kepada insiden ketidakadilan atau injustice dari luar yang kita pun Allahu'alam tidak tahu kesahihannya, telah dikaitkan dengan kita yang baru pun juga akan mula melaksanakan Akta Kanun Hukuman Jenayah Syariah bermula dengan fasa pertama mulai 1 Mei 2014. Tidak mengapa kita ambil semua itu sebagai iktibar dan peringatan untuk kita. Kita penuh yakin, insya-Allah, bahawa raja kita yang sentiasa prihatin dan pemodulian akan kebajikan rakyatnya tidak akan membiarkan ketidakadilan yang diperkatakan ada terjadi di tempat lain itu berlaku di negara Brunei Darussalam, dan proses keadilan seperti jua yang ada selamanya di negara Brunei Darussalam akan terus dibuat berlandaskan keadilan menurut undang-undang, baik di mahkamah sivil atau mahkamah syariah. Seperti jua titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Mac 1984 semasa pembukaan resmi bangunan Mahkamah Tinggi Negara Brunei Darussalam. Beta akan berusaha dengan tidak kendur-kendur sejauh mana yang berupaya untuk memastikan yang kuat kuasa undang-undang sentiasa terpelihara dan pentadbiran keadilan yang seksama lagi bebas sentiasa terjaga. InsyaAllah, dengan cara demikian, negara Brunei Darussalam akan terus maju dalam suasana yang aman dan harmoni untuk kebajikan yang berkekalan rakyat dan penduduknya. Ampun beri ampun, sekian saja ceramah khas penerangan hamba ke bawah Duli Tuan Patih. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau surut langkah yang tidak disengajakan di sepanjang pembentangan ini, hamba ke bawah Duli Tuan Patih menjunjung ampun dan kemaafan jua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah Duli Tuan Patih menjunjung anugerah. Untuk memohon berkat dan rahmat serta syafaat di majlis yang berkebajikan ini, doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa
وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم الطف بعبدك عظمة السلطان. Ke bawah dulu yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, wa waffiqhu li salihil ummati wal bilad, wa habbibhu ila ar-ra'iyyah, wa habbibir ra'iyyata ilayh, innaka antas sami'ul alim. Allahumma ihfadhu fi nafsihi warham walidayh, واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل سلطنته نجارة بروناي دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن، وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نرجو منك يا الله يا علي يا عظيم أن تجعل هذا المجلس مجلس pengisytiharan penguatkuasaan perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013 bagi fasa pertama barakatan sabighatan lil ibadi wal bilad waj'alhu muhatan bil khairati wal masarrati wal anwari wal barakat waqdi lana jami'al hajat ya rabbal alamin. Allahumma, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah bahwa kami bersaksi tiada Tuhan yang lain melainkan Engkau jua, Allah yang bersifat ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang telah memperkenankan bagi majelis bersejarah ini berlangsung dalam era raja yang mendapat inayat serta petunjuk, ke bawah dulu yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan berkuat kuasanya perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013 bagi fasa pertama ini insyaallah akan membawa negara kami lebih selamat, lebih aman, lebih makmur, lebih sejahtera dan bahkan lebih kaya dengan berkat di bawah kepimpinan raja yang adil, yang berwibawa lagi bijaksana. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Mohon ya Allah, semoga penguatkuasaan kanun hukuman jenayah syariah ini akan berjalan dengan baik dan sempurna tanpa sebarang halangan dan rintangan. Tetapkanlah pendirian kami ya Allah, supaya kami dapat menikmati janji Tuhan kami sebagaimana ayat Tuhan kami, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tafsirnya, jika kamu menolong membela agama Allah, niscaya Dia akan menolong kamu mencapai kemenangan dan meneguhkan pendirian kamu. Ya Allah, peliharakan raja kami, tonggak negara, dan bahkan kami semua daripada segala macam fitnah yang mungkin datang dari langit dan mungkin datang dari kalangan jin dan manusia,
serta apa jua jenis keburukan atau kejahatan, sama ada yang melata atau terbit daripada bumi atau turun daripada langit. Hanya Engkau jualah ya Allah tempat kami bermohon dan berlindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, peliharakan jiwa kami, peliharakan semangat kami, serta teguhkan sikap kami dalam menghadapi sebarang tuhmahan dan kritikan yang tidak berasas, yang bertujuan untuk melemahkan kami, atau lebih jauh lagi untuk melihat kami ini mengalah dan berpusing balik ke belakang. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang berjiwa besar, yang gagah berani, yang tidak berkanjak dari memilih jalanmu, yang yakin dan konsisten menegakkan hukum-hukummu, yang terus-menerus teguh dan tidak pernah takut-takut walau dicela dengan berbagai celaan oleh pencela-pencela, sebagaimana firman-Mu, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka itu tetap berjuang, bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka juga tidak gentar atau takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.